Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan, dalam kita menyambut Ramadan pada kali ini, alhamdulillah terpanjatkan segala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk kita merasai nikmat Ramadan pada tahun ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hadir, untuk kita bersama mengimarahkan, untuk kita sama-sama melalui madrasah tarbiyahnya di dalam bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan menyambung kembali pengajian berkaitan dengan kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda yang dikarang oleh yang berbahagia Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Hari ini kita masuk kepada hadis yang ketiga berkaitan dengan wuduk, berwuduk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita mengambil sedikit berkaitan dengan kaedah berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. Kadang-kadang isu ini adalah merupakan isu yang sangat banyak diperbahaskan, seringkali menjadi ketidakfahaman kepada orang lain, kepada diri kita, bagaimana kita tidak jelas tentang kaedah bagaimana hendak berwuduk, dan ada setengahnya was-was, tak faham, tak tahu, dan pelbagai lagi. Dan hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah ini kita akan mengambil berkaitan dengan berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduk tersebut kemudian berdoa setelah berwuduk, artinya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya, melainkan akan dibukakan pintu syurga yang 8 untuknya. Dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia mahu. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah, yang disebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang berwuduk kemudian dia sudahkan wuduknya itu dengan doa, seperti mana doa yang selepas mana kita membaca, kita bacanya selepas kita habis wuduk, asyhadu an la ilaha illallah tu, kemudian Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan bukakan kepadanya 8 pintu syurga, dan dia boleh masuk ke daripada mana-mana pintu yang dia suka. Subhanallah. Hanya ambil wuduk dengan sempurna, kemudian selesaikannya, dah selesai, kemudian baca doa selepas daripada mengambil wuduk. Pahalanya
ganjarannya yang kita dapat, Allah bukakan ke-8 pintu syurga untuk kita masuk daripada mana-mana pintu yang kita suka. Subhanallah. Hebat tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Sikit je amalan dia, tapi ganjarannya itu Masya Allah sungguh banyak. Ketika kita hendak berwuduk, bukalah lengan baju ataupun jubah dengan melipatkan lengan jubah sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian sebelah kanan. Ini dari segi adabnya. Apabila telah selesai berwuduk dan hendaklah berdoa, turunkan ia bermula daripada sebelah kanan, kemudian barulah sebelah kiri. Sebelum berwuduk, bersiwaklah kerana ganjarannya sangat besar sekali. Sebelum ambil wuduk, bersiwaklah. Tahu siwak yang selalu kita pakai kayu sebatang tu, kayu sugi. Kayu sugi tu kita siwak. Kita nyucikan gigi kita, beruskan gigi kita tu menggunakan kayu siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwa'i inda kulli solah. Rasulullah SAW bersabda apa? Kalau tidak kerana aku tidak inginkan kepayahan ke atas umatku, pasti aku perintahkan mereka dengan perintah wajib untuk bersiwak setiap kali sebelum daripada solat. Subhanallah. Hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Rasulullah pun tahu kita, alangkah kita ni nak gosok gigi satu hari 2-3 kali pun kita rasa malah. Kadang bangun tidur nak bulan Ramadan ni lagilah terlebih. Sifat rajin dia tu. Lepas subuh, habis sembahyang subuh, tidur balik. Bangun-bangun celik mata pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari bangun mandi, tak gosok gigi sebab dah tengah hari. Makruh hukum gosok gigi. Tadi subuh tadi pun tak gosok gigi. Lepas subuh tu terus tidur je. Bangun-bangun pukul 12 nak gosok gigi, dia kata makruh gosok gigi waktu tengah hari. Bulan Ramadan lah tu. Dah mandi pun prepare untuk sembahyang zuhur. Sampailah nak ke buka, nak tidur balik, tak gosok gigi seharian. Dia rasa macam tak ada benda. Rasa macam mana? Itu kan nak gosok gigi sehari sekali pun kadang orang kita jadi malas. Ini kan pula kalau nak bersiwak sampai 5 kali. Kita ambil cerita 5 kali lah untuk sembahyang fardu. 5 kali sembahyang fardu. Setiap kali sembahyang fardu kita nak siwak, memang dia orang tak cukup rajin. Itu sebab Rasulullah pun faham, Rasulullah pun tahu, kalaulah tidak dikatakan meletakkan kepayahan itu kepada umatnya, umat Rasulullah SAW, nescaya Rasulullah akan wajibkan kepada kita untuk bersiwak. Tapi fadilatnya cukup banyak tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, jika kita bersiwak sebelum mana kita berwuduk dan sebelum mana kita melakukan solat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun bisiwak afdalu min 70 salatan bila siwak. Satu solat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 solat tanpa bersiwak. Dan setelah kita bersiwak, maka setelah itu berwuduklah dengan sempurna, termasuklah tidak menggunakan air yang terlalu banyak, membaca doa untuk setiap basuhan anggota wuduk, tidak bercakap-cakap, menyempurnakan basuhan pada setiap anggota wuduk, dan melakukan semua sunat ketika berwuduk seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqah. Dah lepas kita bersiwak, maka kita pun berwuduklah kita. Nak berwuduk, janganlah kita buka air sebesar-besar air. Sehabis dia pulas kepala paip tu, bentang lah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita di negeri Melaka ini selesai isu air. Tak ada lagi masalah air, alhamdulillah. Disebabkan perkara tersebut, kita pun buka paip sebesar-besarnya, kita buka paip seluas-luasnya. Air mengalir, bukan main banyak lagi. Gunanya sikit je. Ambil wuduk sikit, ambil tadah basuh ke muka, air yang lain tu biar membazir. Kan rugi tuan-tuan, kita tergolong daripada kalangan membazir. Dah lah banyak, bukannya sedikit. Kalau kita buka sedikit je lah.
Ada setengah orang yang cukup cakna, dia cukup hebat tuan-tuan. Dalam bab membazir ni, bila dia lepas je tadah tangan, dia tutup dulu air, baru dia sapu. Dia tadah air, dia tutup kepala paip, dia sapu muka. Tu kalau kepala paip yang jenis buka gitu. Tapi kalau jenis pusing, dia ada masalah sikit lah. Tapi ala kulli hal, kita cuba mengurangkan sebanyak boleh penggunaan air, daripada mengelakkan kita daripada membazir ketika mana dalam kita hendak melaksanakan ibadah ini. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga selepas kita menggunakan dan membasuh setiap anggota-anggota wuduk dengan sempurna, seperti mana dalam disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Yang keempat, selepas berwuduk, menghadaplah ke arah kiblat, dongakkan muka ke langit, walaupun buta, walaupun berada di dalam bangunan, dengan kedua-dua tangan diangkat, dan kemudian itu berdoalah dengan membaca. Selepas kita berwuduk, menghadaplah arah kiblat, dongakkan muka sedikit ke langit. Ini perkara-perkara sunat untuk kita lakukan ketika mana kita selesai mengambil wuduk. Antaranya menghadap kiblat, doa, dongakkan muka ke langit. Walaupun orang itu dia cacat penglihatan, dia tidak nampak, ada buta ke sebagainya, maka tetap menghadapkan muka kita ke langit, walaupun kita berada di dalam bangunan. Ini sunat. Jangan pula kita marahkan orang, apalah tak ada kiblat, tak hadapkan muka ke langit, tak berdoa dan sebagainya. Perkara-perkara sunat jangan kita jadikan ianya sebagai satu keberatan dan satu kemestian yang sehingga boleh menyebabkan kita menghukum ke atas seseorang tu pula jika dia tidak melakukan perkara ini. Tak laku, kau tak buat macam ni, batal kau punya wuduk kau, tak sah, kau kena ambil balik wuduk. Tidak tuan-tuan, selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan batalnya wuduk, selagi itulah wuduknya tidak terbatal. Apa doa yang dibaca selepas daripada kita berwuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya, dan jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Itu antara doa ni yang biasa kita baca, yang sering kali kita baca ketika mana kita selesai mengambil daripada wuduk. Cara dan doa untuk setiap basuhan anggota wuduk. Setiap anggota wuduk tu ada perkara sunat dia. Perkara sunat dia iaitu doa. Setiap kalau basuh muka ada doa dia, kalau basuh tangan ada doa dia, basuh sebahagian kepala ada doa dia, basuh kaki pun ada doanya. Tu cara dan doa untuk setiap basuhan anggota wuduk. Yang pertama, duduklah di tempat yang tinggi dengan menghadap kiblat, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan, dan aku berlindung denganmu, wahai Tuhanku, daripada mereka datang kepadaku. Bila nak baca doa ni tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita sampai dekat tempat kita nak mengambil wuduk, sampai tempat mengambil wuduk, kita pun duduk. Sebelum kita mula nak mengambil wuduk, kita baca doa ni, Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tu doa dia. Sampai kita duduk dan kita berdoa. Kemudian kita basuh kedua-dua tangan kita. Ini juga belum masuk rukun lagi, sunat lagi. Yang ini sunat dengan kita membasuhkan kedua-dua tangan kita dan baca sambil-sambil kita basuh tu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal khalaqah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu tuah dan keberkatan, dan aku berlindung denganmu daripada perkara-perkara yang menjurus kepada kebinasaan. Atau boleh juga kita baca Allahumma faz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah Tuhanku, peliharalah kedua-dua tanganku daripada melakukan maksiat kepadamu kesemuanya. Kemudian baca niat wuduk, seperti mana nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ataupun boleh nawaitu raf'al hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil fardu atas diriku kerana Allah Ta'ala. Kan ini adalah untuk orang yang sihat. Bagi orang yang selalu dalam keadaan berhadas, yakni daim al-hadas, kerana sulusul baul, yakni kencing tak lawas, ataupun salisur rih, ini angin selalu keluar daripada kumbul atau dubul, atau ada darah istikhadah, perkataan yang mesti ada ketika niat ialah untuk membolehkan solat. Seperti contoh, nafas niatnya nawaitul wudu'a li istibahatis solah fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Kalau kita ada mengalami masalah-masalah yang sebegitu, ada penyakit, contohnya dalam hal keadaan kita ni, penyakit kita itu menyebabkan kita sentiasa berada dalam keadaan berhadas, seperti sulusul baul, salisul baul ini kencing yang tidak tus, ataupun salisul rih, ini angin yang selalu keluar daripada kubul ataupun dubur kita. Biasanya kita dia keluar melalui dubur lah. Ataupun mengalami darah istihadah, ini darah kotor, darah penyakit yang selalu keluar. Ini perkataan yang mesti kita baca atau lafaz niat yang perlu kita tambah dalam niat wuduk adalah li istibahati solah, iaitu bagi membolehkan untuk kita solat. Nawaitul wudu'a li istibahati solah fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, iaitu ketika berkumur-kumur, maka hendaklah kita membaca, sunat bagi kita membaca Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa qasrati zikri laka. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat membaca kitabmu, iaitu Al-Quran, dan memperbanyakkan zikir kepadamu, supaya memudahkan kepada kita ini untuk mengaji, untuk membaca Quran, untuk kita perbanyakkan zikir. Hari ini kita boleh semak dalam diri kita, tuan-tuan, sepenuh bulan yang cukup mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran padanya. Kita baru menyambut nuzul Quran hari itu. Kita pun bakal, insya-Allah tuan-tuan, kita sekarang berada di fasa yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Malam ini kita akan menunaikan solat tarawih kita di pada malam yang pada tarawih yang ke-20, tarawih yang ke-20. Maka dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, kita boleh menilai, kita boleh muhasabah, menilik kembali berapa banyakkah helaian-helaian mushaf Quran itu telah pun kita baca, berapa banyak ayat-ayat yang telah pun kita baca, berapa banyak tafsir-tafsir pun yang kita telah baca. Bagaimana hal keadaan kita bertadabbur diri kita dengan Quran dalam bulan yang cukup mulia ini. Bagaimana dalam hal ni kita
menghidupkan suasana Ramadan kita dengan Quran dan zikir? Adakah sepanjang hari kita dapat basahkan lidah kita dengan zikir? Adakah dalam hal keadaan kita sekarang ni banyak berada di rumah, banyak aktiviti-aktiviti yang lapang pada diri kita, kita memperbanyakkan baca Quran dan juga berzikir, ataupun apakah aktiviti-aktiviti yang kita buat selain daripada itu yang mendatangkan manfaat ataupun tidak kepada diri kita? Maka waktu ini, ketika ini, perlulah banyak dalam hal ni kita bermuhasabah diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kelima, ketika memasukkan air ke dalam hidung, bacalah Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Ya Allah, berilah peluang kepadaku untuk mencium wangian syurga dalam keadaan engkau redha kepadaku. Ni banyak manfaat ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal keadaan kita memasukkan air ke dalam hidung kita dan kita hembuskan semula. Hembuskan air tu, sedut dan hembuskan daripada hidung kita. Untuk apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang berada di dalam hidung, dan supaya apa, kita menjadi lebih sihat, lebih baik dan sebagainya. Dan ketika mengeluarkan air daripada dalam hidung, baca Allahumma inni a'udzubika min raihatil nar wa min su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mencium bau busuk neraka dan daripada tinggal di seburuk-buruk tempat tinggal, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membasuh muka, bacalah Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan nurmu pada hari putihnya wajah-wajah para kekasihmu pada hari kiamat, dan janganlah hitamkan wajahku dengan kegelapan ciptaanmu pada hari hitamnya wajah-wajah musuh-musuhmu, yakni pada hari kiamat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, amalan-amalan ini juga sunat untuk kita lakukan. Kita masa nak basuh muka tu, tapi jangan kita lupa. Kita nak berniat kan, sibuk nak baca doa, lupa niat nak mengambil wuduk. Nak buat sunat, perkara wajib lupa. Yang itu tak boleh. Kita kena kejar perkara yang wajib dulu. Dah kejar perkara wajib, baru kita buat ibadah sunat. Ini yang hak sunat buat, wajib tak buat. Macam contoh bulan Ramadan ni, banyak orang kejar sunat, tapi yang wajib dia tak buat. Contohnya seperti dia heboh bersedekah, banyak pergi sedekah sana, pergi sedekah sini, masak sekarang banyak, dia sedekah kat orang sana, dia sedekah kat orang sini. Duit ada, dia pergi sedekah orang sana, sedekah ni, tapi dia tak puasa. Dia tak nak puasa. Sebab apa? Dia fikir mungkin banyak dah amalan-amalan dia, pahala-pahala yang dibuat dengan dia mengerjakan ibadah-ibadah sunat. Ini dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan ibadah sunat yang lain, sehingga kan dia rasa dia tak perlu buat ibadah wajib. Yang ni yang jadi salah. Pokoknya tidak dilakukan. Perkara yang utama dia tak buat, tapi dia kejar yang sunat. Ini boleh menyebabkan laginya akidah kita, laginya pemahaman kita tentang hal ehwal Islam yang sebenar. Dia sibuk kejar benda-benda yang kecil, tapi dia terlupa perkara yang paling asas, perkara utama dalam dia melakukan ibadah. Heboh kejar amalan sunat bulan Ramadan, tapi yang pokoknya dia terlupa. Begitu juga dalam hal tadi kita membasuh muka. Sebelum basuh muka tu, kita dah berniat, nak berniat, niat mahal niatnya di mana, letaknya air tu di mana, mas kenanya air di mana, dan tu waktu itulah kita berniat. Dan boleh dalam tu kita membaca doa seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi. Perkara yang ke-8, ketika membasuh tangan kanan, bacalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amalanku kepadaku daripada sebelah kanan, dan hitungkanlah amalanku dengan perhitungan yang mudah.
Dan ketika kita membasuh tangan sebelah kiri, kita baca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyamali aw min wara'i zahri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada engkau berikan kitab catatan amalanku kepadaku daripada sebelah kiri atau daripada sebelah belakangku. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang berada di sebelah kanan. Dan yang ke-10, ketika menyapu kepala ataupun rambut, kita baca Allahumma ghassini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zillin arshika yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, limpahilah diriku dengan rahmatmu dan tepatkanlah aku dengan keberkatanmu. Naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari yang tiada naungan kecuali naunganmu. Dan ketika menyapu kedua-dua telinga, kita baca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam pada kalangan orang-orang yang mendengar perkataan yang baik dan mengikuti sesuatu yang terbaik. Ya Allah, dengarkanlah aku seruan penyuruh syurga bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan berkat kita mengambil wuduk, dengan kita membaca doa-doa ini, maka telinga kita ini akan sentiasa mendengar perkara-perkara yang baik. Kita sentiasa dengar alunan-alunan zikir, kita sentiasa dengar alunan bacaan-bacaan Quran, alunan tazkirah, kuliah-kuliah. Kita terhindar daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan sifat lara dalam diri kita. Kita terhindar daripada mendengar perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan mungkin boleh jadi fitnah pada diri kita ataupun diri orang di sekeliling kita. Kita terhindar daripada dengar perkara-perkara yang boleh mendatangkan sesuatu yang boleh menyebabkan amalan kita ini jadi rugi. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara sunat yang lain, tidak mengapa kalau kita menyapu batang leher kita dengan membaca batang leher kita belakang ni, kita baca sambil kita mengambil wuduk tu, kita menyapu di sini, tidak mengapa, tak ada masalah, tidaklah sehingga menyebabkan batal wuduk dan sebagainya. Tapi kalau berlebih-lebihan, ambil air siram, kenalah musim-musim panas kan, kenalah musim-musim panas, dia ambil air disiram, sejuk sikit rasa kan, habis basah lukus baju, kan. Ini boleh menyebabkan membazir, bukan dapat pahala, tambah lagi saham dosa kita sebab kita membazir. Dalam hal kita menyapu batang leher kita itu, boleh juga kita membaca Allahumma fukka waqabati minan nar wa'uzbika minas salasili wa aghlal. Ya Allah, lindungilah leherku, diriku daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada rantai-rantai dan belenggu-belenggu neraka. Dan ketika kita membasuh kaki kanan, bacalah Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim yauma tazillu aqdamu finnar. Ya Allah, tetapkanlah kedua-dua kakiku di atas titian siratil mustaqim pada hari di mana tergelincirnya kaki-kaki orang yang berdosa ke dalam neraka. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Hidayatus Salikin surat 43, dan bersandarkan kepada sabda Rasulullah SAW, massaha raqbata amanin fil ghalli yaumal qiyamah. Musallih menyebabkan mendapat keselamatan daripada belenggu pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya adalah dengan kita ketika mana kita membasuh kaki kiri, baca Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamayya ala sirati yauma tazillu aqdamu munafiqina finnar. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku atas titian siratul mustaqim pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang yang munafik ke dalam neraka. Sama dalam ketika mana kita membaca ayat di dalam ketika mana kita membasuh kaki kanan, ketika kita membasuh kaki, boleh kita baca doa seperti itu. Ini tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah merupakan
amalan-amalan sunat, ini dengan kita berdoa sebelum kita membasuh anggota wuduk kita. Yang mana doa ini adalah merupakan silahul mukminin, senjata mukmin. Salah satu usaha kita untuk menjadi hamba yang bertakwa dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tuan-tuan manusia tidak terlepas daripada sifat yang lemah, tidak terlepas daripada sifat yang mudah leka, lupa dan sebagainya. Dalam hal ini kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan sebab mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah akan berikan ganjaran yang terbaiknya pada diri kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, wuduk yang sempurna menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti azfarih." Sesiapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduk tersebut, keluarlah, yakni diampunkan dosa-dosanya daripada jasadnya sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Riwayat Muslim. Hadis riwayat daripada Muslim. Orang yang berwuduk dan berwuduknya itu dengan sempurna, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan keluarlah daripada bawah kuku-kukunya itu dosa-dosanya yang kecil. InsyaAllah tuan-tuan, wuduk tuan-tuan, wuduk dengan sempurna, dengan baik, maka akan keluarlah dosa-dosa kita, yang kita perasan, yang kita tak perasan selama kita hidup ni pernah kita lakukan. Kita ni hamba yang pembuat dosa, takkan terlepas kita daripada kita melakukan dosa. Takkan sunyi tuan-tuan, takkan sunyi kita ni daripada melakukan dosa. Setiap hari kita ada melakukan dosa, sedar atau tak sedar kita melakukan dosa. Maka oleh sebab yang demikian, kita sering kali kena memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan kita beristighfar, kita beribadah kepadanya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula kita tahu dah tahu dosa, kita buat lagi kan. Ini jadi masalah. Kita dah cakap dah jangan buat lagi, nanti dapat hadiah yang lebih teruk lagi. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawadda'al 'abdul muslimu awil mu'minuna fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha ba'yanaihi ma'al ma' أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع الماء أو مع آخر qatril ma'i hatta yakhruju naqiyan minaz zunub. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, maka setelah dia membasuh mukanya, keluarlah dari wajahnya segala dosa yang telah dilihat oleh kedua-dua matanya melalui air atau bersama-sama titisan air yang terakhir. Ketika dia membasuh kedua-dua tangannya, keluarlah dari kedua-dua tangannya setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangannya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Ketika dia membasuh kedua-dua belah kakinya, keluarlah dari kedua-dua kakinya setiap dosa yang dilangkah oleh kedua-dua kakinya bersama air atau bersama air terakhir, sehinggalah setelah dia selesai berwuduk, dia bersih daripada dosa-dosanya. Masya Allah tuan-tuan, hebatnya berwuduk, hebatnya kita mengambil wuduk itu dengan sempurna. Maka subhanallah, Allah berikan ganjaran yang cukup banyak bagi orang yang berwuduk ini. Dan itu sebabnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah,
amalan berwuduk adalah merupakan amalan para ulama, sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tabi'in dan sebagainya, para wali Allah. Mereka tidak lepas diri mereka ini daripada berwuduk, dan dalam diri mereka tu, pada diri mereka tu sentiasa dengan wuduk. Subhanallah, hebatnya mereka, tuan-tuan. Maka mudah-mudahan kita juga mampu untuk melakukan perkara yang sedemikian. Seringkali kita berwuduk, dan setiap kali kita berwuduk, kita dapat berwuduk dengan sempurna. Sebab apa? Fadilatnya cukup besar. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, maka tadi berkaitan dengan bab wuduk, berwuduk, berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. InsyaAllah pada masa yang mendatang saya akan mengupas lagi berkaitan dengan hadis yang keempat, berkaitan dengan berwuduk sebelum tidur supaya mendapat doa daripada malaikat. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sekian daripada saya. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaat kepada diri kita bersama dan dapat kita sebarkan pada yang lain. Dan saya mendoakan dalam kita menuju 10 Ramadan yang terakhir ini, dapatlah kita bersama-sama mempertingkatkan lagi amal ibadah kita, dapatlah sama-sama kita menambahkan lagi amalan kita, dapatlah sama-sama kita membetulkan niat kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong puasa kita daripada puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tergolong ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun dan maaf daripada saya. Mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsi pada hari ini memberikan manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.